forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam terhadap Sanusi dan Azmin. Apa beliau cakap? PN Sanusi cakap PN sudah tawan 6 negeri termasuk Selangor, Pulau Pinang. Okey, kita baca sikit. Perikatan Nasional sedia untuk tawan mentadbir 6 negeri selepas memanggil pilihan raya termasuk Selangor dan Pulau Pinang. Roman juga ulas isu masalah air di Kelantan. Mari tengok respon Datuk Loma Adam. Akhirnya kita komen macam biasa. Jangan Kelantankan Selangor. Ayuh kita Selangorkan Kelantan dan negeri-negeri yang dikuasai oleh Perikatan Nasional. Banyak saudara yang nak kita komen, yang nak kita ulas pada malam ini, khususnya dalam usaha Perikatan Nasional untuk membawa apa yang dipanggil sebagai Selangor Baru. Selangor Baru macam mana yang nak diperkenalkan oleh pasukan Perikatan Nasional? Adakah Selangor dengan masalah air seperti mana Kelantan dan Kedah? Adakah Selangor dengan masalah penjualan tanah kepada kroni-kroni PAS, kepada isteri Menteri Besar PAS, seperti mana yang berlaku di Terengganu? Adakah Selangor akan menjadi sebuah negeri yang gondol seperti mana kawasan-kawasan Balak, Lombong emas digondolkan oleh kerajaan PAS di Kelantan? Adakah Selangor akan mula mencari peluang untuk menjana kekayaan dengan mencari nadir bumi seperti mana di Kedah dan selepas ini akan dilakukan di Kelantan? Itu antara topik yang akan kita bincangkan tuan-tuan pada malam ini saudara. Selangor antara sebuah negeri yang telah berjaya dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, ke satu era yang jauh lebih hebat, jauh lebih berjaya berbanding dengan nak kata Mak Jemin. Nak kata Mak Jemin pun tak layak nak panggil Mak Jemin ni. Kita panggil Kak Jemin je lah. Kalau kita lihat, semenjak Kak Jemin sudah tidak ada lagi berada di Selangor sebagai Menteri Besar, saudara. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Selangor meningkat. Berlipat kali ganda. Malah, saudara, pertumbuhan ekonomi di negeri Selangor, KDNK dia, menyumbang 1/4 daripada keseluruhan ekonomi negara kita. Kalau kita lihat dari segi foreign direct investment, melambung tinggi, saudara, sehingga mencecah lebih 18 bilion ringgit. Kita lihat banyak perkara-perkara lain, indeks kejayaan ekonomi negeri Selangor yang jelas menunjukkan di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari ini, negeri Selangor berada dalam keadaan yang jauh lebih baik. Jadi, dalam keadaan begini, takkan kita nak serahkan negeri Selangor ini untuk menjadi padang jarak, padang terkukur, seperti mana apa yang berlaku di Kelantan, apa yang berlaku di Kedah, dan takkan kita nak biarkan tanah-tanah di negeri Selangor ini dijual sewenang-wenangnya kepada kroni-kroni Perikatan Nasional dan PAS, seperti mana yang berlaku di negeri Terengganu, baik zaman Tuan Guru Haji Hadi, begitu juga dengan zaman Samsuri ini, saudara. Jadi malam ni saya yakin tuan-tuan ada banyak soalan-soalan. Tuan-tuan boleh ajukan soalan terus ke dalam WhatsApp kami di talian 019 481 9495 019 481 9495. Kita mulakan dengan soalan-soalan di studio. Silakan. Okey, baik Tok. Bila kita sebut negeri Kelantan, kerajaan PAS ni memerintah, mesti kita akan terkait dengan air. Dengan kita lihat kopi ais lah, teh susu lah. Okey, kita tengok Belanjawan Kelantan tahun 2023, sejumlah 49 juta berbentuk pinjaman untuk air Kelantan Sendirian Berhad bagi menyelesaikan air di negeri Kelantan. Tapi macam tak ada apa-apa pun berlaku tu.
Mungkin boleh komen. 49 juta memang tak boleh nampak apa yang boleh berlaku. Kalau 49 juta lah jumlah dia. Itu sebab syarikat air Kelantan ni bila dia dapat 49 juta, yang dia buat cuma dia bagi RM10,000 dalam bentuk sagu hati untuk hari raya kepada ahli-ahli lembaga pengarah syarikat air Kelantan Sdn Bhd. Memang tak boleh selesai. Nak selesaikan masalah air di Kelantan ni kita memerlukan lebih kurang 1.8 bilion ringgit, 1,800 juta ringgit. Barulah air kopi ke, teh ais ke yang dinikmati oleh rakyat negeri Kelantan untuk mandi, untuk basuh pakaian dan sebagainya ni dapat bertukar menjadi air bersih, air yang terawat. Itu sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan di peringkat awal 1 bilion ringgit kepada negeri Kelantan. Ini boleh memberi kesan. Kemudian dia pergi lagi sekali ke Universiti Malaysia Kelantan, diumumkan setelah dilayan dengan baik oleh Menteri Besar Kelantan, diumumkan lagi tambahan 500 juta ringgit. Jadi saya harap lepas ini tidak ada lagi alasan untuk negeri Kelantan ini tidak merawat air dia dengan baik, tidak menyelesaikan masalah air di negeri Kelantan dan membiarkan rakyat Kelantan suffer ataupun menderita. Berpuluh tahun kita dah bagi mereka peluang. Memerintah ni bukan setakat 32 tahun ya. Kita dah bagi mereka peluang memerintah Kelantan sebanyak 52 tahun jumlah keseluruhan dia. Jadi sewajarnya lah kita harap dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, janganlah pula duit itu digunakan untuk ditukar daripada Mercedes kepada Rolls Royce. Ini pun bahaya juga. Sepatutnya dalam keadaan rakyat negeri Kelantan berhadapan dengan masalah air yang tak selesai ni, kerajaan negeri tidak boleh berbelanja mewah. Kalau kita tengok kerajaan negeri lain yang kaya pun, mereka pun tak pakai Mercedes-Benz. Mereka pakai Camry, mereka pakai Proton, Tapi negeri Kelantan, menteri besarnya pakai Mercedes, dia punya Esco pun pakai Mercedes, So benda ni lah sewajarnya diambil kira oleh negeri-negeri yang miskin macam ni. Jangan letak kepentingan diri itu mengatasi kepentingan rakyat. Ini kena dibetulkan dulu. Okey. Tapi kalaulah BN dan PH boleh memerintah Kelantan dalam PRN kali ini, boleh ke isu air ini diselesaikan oleh BN dan PH? Jaminan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita cuma minta satu penggal. Sekiranya satu penggal, Kerajaan Perpaduan memerintah negeri Kelantan, sekiranya kita gagal menyelesaikan masalah air di Kelantan, maka tukar balik, bagi peluang balik kepada PAS. Kita minta satu penggal saja. Kerana kita sudah ada plan macam mana cara kita nak mengatasi masalah air di Kelantan ini. Kita yakin kita boleh buat. Okey? Okey. Tok setuju tak kalau saya cakap sengaja kerajaan PAS ni tak nak menyelesaikan masalah air ni sebab mereka nak menunggang naratif untuk manifesto pada pilihan raya umum atau pilihan raya negeri ni tu? Dah berapa banyak manifesto mereka tulis nak menyelesaikan masalah air di Kelantan. Ini bukan soal tunggang tak tunggang. Orang dah menyampah nak tengok manifesto. Manifesto yang diutarakan oleh PAS ni orang dah tak pandang dah. Ianya hanya janji-janji kosong. Tidak lebih daripada itu. Orang nak tengok ialah penyelesaian air ini menjadi kenyataan. Bukan lagi hanya mimpi-mimpi di siang hari. Bukan hanya menjadi slogan, bukan hanya menjadi janji-janji kosong. Kita nak kebersihan air di Kelantan ni menjadi realiti. Dan jangan pula air itu bersih tetapi banyak tempat tak ada air. Buka pilih tak ada air langsung. So kena pastikan bekalan air mencukupi dan air tersebut juga telah dirawat. Bukan hanya mesti nak kena ada air, tetapi ianya air yang bersih. Ini kena jelas. Okey? Ketika Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, ketika beliau pernah menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air tahun 2020, beliau pernah mengeluarkan kenyataan bahawa Kelantan dijangka menerima bekalan air yang sempurna menjelang 2023. Tapi hari ini kita tengok belum lagi.
Itulah realiti dia. Mereka hanya mampu berjanji tetapi menunaikan janji, Masya Allah, memang tidak ada di dalam kamus mereka. Inilah yang dipanggil membangun bersama Islam. Sebenarnya slogan yang mereka bawa ni merosakkan imej Islam itu sendiri. Kita sebagai umat Islam tak boleh munafik. Bila kita berjanji, kita kena tunaikan janji kita. Kalau kita tak tunaikan janji kita, kita munafik. Tetapi kawan-kawan kita dalam PAS ini, mereka tidak pernah mengambil inisiatif walaupun mereka berada di dalam dua kerajaan. Pertama bersama Muhyiddin Yassin, 18 bulan. Kedua, another 17 months di bawah kerajaan Ismail Sabri. Okey. Ya. Jadi slogan yang 15 bulan bawah Ismail Sabri. Jadi slogan yang Perikatan Nasional bawa sekarang ni, Change for Selangor, Selangor Baharu, kononnya mereka nak ambil alih Selangor ni. Adakah mereka cuba nak jadikan Selangor ni macam Kelantan atau mereka hanya nak kaut hasil keuntungan? Saya nampak ialah mereka mengejar kekayaan negeri Selangor yang mereka boleh kukuhkan kedudukan parti mereka dan peribadi mereka. Itu je matlamat dia. Sebab mereka tidak tahu macam mana cara nak diversify dia orang punya source of income, macam mana nak menjana pendapatan tambahan kepada kerajaan negeri. Mereka tidak ada ilmu ni. Ilmu dia mana negeri yang cantik, bagus, kan? Mereka nak negeri tu. Contohnya lah kan, ada baru-baru ni orang bangkitkan negeri Kedah. Negeri Kedah telah berjaya mendapat foreign direct investment yang tinggi. Sebenarnya ialah kerana Pulau Pinang tu dah tepu. Yang dapat banyak foreign direct investment ni Pulau Pinang, tapi spill over tu dia pergi ke negeri Kedah sebab Pulau Pinang dah apa ni, congested. Jadi orang banyak pergi ke Kulim, banyak meletakkan pelaburan di situ sebab berdekatan dengan Pulau Pinang. Bukan kerana Kedah tu sendiri. Jangan perasanlah. Tapi mereka betul-betul right on it. Mereka betul-betul right on it. Ya. Okey, tuan-tuan, komen saya lah, Selangor ni ialah kubu kuat pada kerajaan Pakatan Harapan dululah. Dan sekarang kerajaan perpaduan. So bagi saya, rakyat Selangor ni semuanya berfikiran matang, tak termakan hasutan semua ni. Kita di Selangor ni hidup sudah okey dah aman-damai dah cantik dah. Takkanlah kita nak biar Selangor ni huru-hara nanti kalau ditakbirkan oleh PN nanti. So kita berharap rakyat negeri Selangor terus menyokong kerajaan perpaduan Pakatan Harapan ni supaya terus diperintah oleh kerajaan Pakatan Harapan dan kerajaan perpaduan ni. Berkenaan isu air pula di Kelantan, untuk pengetahuan semua, di Kelantan kebanyakan semua rumah di Kelantan, termasuklah rumah-rumah saudara saya sendiri, kebanyakan rumah di sana menggunakan air boring lah orang panggil. Dia orang ada beli mesin, dia orang sedut air telaga lah. Dia orang sedut air telaga lah. Kita panggil mudah orang kampung, air telaga. Dia sedut air telaga tu masuk ke dalam rumah. Kebanyakan rumah di Kelantan itu macam tu lah dia orang. So tak banyak rumah yang, kebanyakan rumah tak ada dah air pipe ni. Banyak ada guna air boring ni, orang panggil air telaga ni. So tak tahu bila rakyat nak gunakan air telaga ni. Okey, kita berharap rakyat Kelantan dan rakyat Selangor ni terutamanya terus menyokong kerajaan perpaduan dan Pakatan Harapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.